Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pelajar-pelajar. Pada kali ini kita berjumpa lagi dan kali ini kita akan menyentuh tentang bab yang ke-8 iaitu Kerajaan Kedah Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis. Okey, pelajar-pelajar sudah bersedia? Untuk permulaan, kita akan melihat 8.1 pengasasan Kerajaan Kedah Kelantan, Negeri Sembilan dan juga Perlis, ya. Baiklah. Untuk permulaan, kalau kita lihat pengasasan Kerajaan Kedah Kelantan, Negeri Sembilan, Perlis merupakan penerusan kegemilangan kerajaan-kerajaan alam Melayu. Kerajaan Kedah merupakan kerajaan terawal yang diasaskan di negara kita. Okay. Manakala Kerajaan Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis diasaskan setelah berakhirnya Kesultanan Melayu Melaka. Kerajaan Kedah diasaskan oleh keturunan raja yang datang dari Parsi. Maharaja Derbar, raja dari Parsi, datang ke Kuala Sungai Merbuk, Kedah pada sekitar tahun 630 Masihi. Tan Dermadewa dan Tun Perkasa, ketua orang Melayu di Kedah, telah menghadap dan melantik Maharaja Derbar Raja menjadi Raja Kedah. Okey. Pemasyhuran Maharaja Derbar Raja sebagai Raja Kedah telah disusuli dengan pengiktirafan alat kebesaran yang dibawa dari Parsi, iaitu nobat. Kini, nobat diwarisi sebagai antara alat kebesaran negeri Kedah. Baginda kemudiannya telah membina pusat kerajaan di Sungai Mas. Okey, Kerajaan Kedah. Kawasan pemerintahan Kerajaan Kedah berkembang menerusi pembukaan kota atau pusat pentadbiran baru setelah seseorang pemerintah menaiki tahta. Dan tindakan ini juga merupakan strategi dalam menghadapi ancaman dari dalam dan dari luar. Kota Seputih telah dibuka oleh Tunku Ahmad, yakni Raja Muda, pada tahun 1282 bertujuan untuk menghadapi ancaman daripada Siam dan juga Aceh di utara. Kota Seputih kemudiannya dijadikan tempat bersemayam oleh Sultan Kedah yang ke-6, iaitu Sultan Ibrahim 1373. Sultan Muhammad Jiwa Zainal Abidin, Sultan Muhammad Jiwa Zainal Abidin, Muazzam Shah, Sultan Kedah yang ke-19, 1710-1778, merupakan antara pemerintah Kerajaan Kedah yang masyhur. Baginda telah mengasaskan Alostar yang kemudiannya diisytiharkan sebagai Ibu Negeri Kedah. Okey, pelajar-pelajar sekalian, kita teruskan. Kedudukan Kuala Sungai Merbuk yang menghala ke Selat Melaka dan Gunung Jerai, iaitu puncak tertinggi di Kedah, telah menarik kehadiran pedagang. Kawasan tumpuan pedagang ini membolehkan Kedah menjadi pusat perdagangan dan muncul sebagai sebuah negeri yang makmur. Kerajaan Kedah yang diasaskan pada sekitar abad yang ke-7 ini kekal hingga ke hari ini, menerusi penggantian pemerintah daripada jurai keturunan pengasasnya. Dah habis kita lihat tentang Kedah. Sekarang kita singkap pula Kerajaan Kelantan. Kelantan merupakan sebuah wilayah yang pernah dikuasai
dan bergabung dengan kerajaan Patani. Pengasasan kerajaan Kedah merupakan hasil daripada penyatuan dua wilayahnya oleh putera pemerintah tempatan. Kelantan merupakan sebahagian daripada negara Patani besar yang diasaskan oleh Raja Sakti I pada tahun 1650. Dan kemangkatan pemerintah terakhir negara Patani besar itu siapa ya? Raja Bahar pada tahun 1670 telah menyebabkan Kelantan berpecah kepada dua wilayah pemerintahan. Kelantan Barat berpusat di kota Kubang Labu dan Kelantan Timur berpusat di kota Pangkalan Datuk. Okey. Long Yunus, putera pemerintah di kota Kubang Labu, telah berjaya menyatukan kedua-dua wilayah ini dan mengasaskan kerajaan Kelantan pada tahun 1762. Baginda menaiki tahta dengan gelaran Yang di-Pertuan Kelantan. Baginda mendapat pengiktirafan daripada Sultan Terengganu. Okey. Dan pada tahun 1777, Baginda telah memindahkan pusat pentadbiran ke Kota Galah di timur tebing Sungai Kelantan. Dan Baginda telah mengarahkan pembinaan Masjid Kampung Laut yang merupakan simbol pentadbiran Islam di Kelantan. Okey, pelajar-pelajar, kita teruskan. Sultan Muhammad II 1837-1886 merupakan antara pemerintah Kelantan yang masyhur. Baginda telah mengasaskan Kota Baru sebagai pusat pemerintahan pada tahun 1844. Istana Balai Besar telah dibina sebagai tempat bersemayam dan pentadbiran kerajaan Kelantan. Baginda telah menguatkuasakan undang-undang syarak. Kesannya, Kelantan berubah menjadi negeri yang aman. Pelajar-pelajar sekalian, Kelantan juga makmur sebagai pusat perdagangan yang menjadi tumpuan para pedagang dari negara jiran dan negeri Melayu yang lainnya. Keturunan Long Yunus telah mewarisi pemerintahan kerajaan Kelantan sehingga kini. Okey. Cik Siti Wan Kembang merupakan pemerintah wilayah tebing Sungai Lebir yang kini dikenali sebagai Kampung Cali pada awal abad ke-17. Kijang yang merupakan binatang kesayangan Baginda telah dijadikan sebagai simbol pemerintahan negeri Kelantan. Baik. Pemerintah wilayah Kota Jesalin pada tahun 1667 yang kini dikenali sebagai Kampung Kota. Baginda pernah ditawan. Ni Puteri Seadong lah. Puteri Seadong yang tadi Cik Siti Wan Kembang. Untuk Puteri Seadong, Baginda pernah ditawan dan dibawa ke Siam. Okey. Itu tentang Cik Siti Wan Kembang dan juga Puteri Seadong. Sekarang pelajar-pelajar sekalian, kita teruskan dengan Kerajaan Negeri Sembilan. Kehadiran masyarakat Minangkabau di Negeri Sembilan telah membawa kepada pengasasan Kerajaan Negeri Sembilan oleh Raja Melewar. Sejak awal abad ke-15, masyarakat Minangkabau yang berasal dari Sumatera telah merantau dan mendiami beberapa wilayah di Negeri Sembilan. Pada tahun 1770, 4 penghulu luak terdiri daripada Sungai Ujong, Jelebu, Johol dan Rembau telah menghantar utusan untuk menjemput anak Raja Minangkabau di Sumatera bagi dijadikan raja di Negeri Sembilan. Jadi Raja Minangkabau bersetuju
dan telah mengutuskan Raja Melewar sebagai pemerintah di Negeri Sembilan. Okey, Raja Melewar telah mengasaskan kerajaan Negeri Sembilan yang berpusat di Seri Menanti pada 1773. Baginda memakai gelaran Yam Tuan Seri Menanti dan mendapat pengiktirafan daripada pemerintahan Kerajaan Johor Riau. Okay. Nama Negeri Sembilan, macam mana boleh dapat? Nama Negeri Sembilan merujuk persekutuan 9 buah negeri dalam istilah Minangkabau yang membawa pengertian kawasan atau daerah. 9 buah negeri tersebut ialah, ingat Sungai Ujong 1, Jelebu 2, Jempol 3, Johor 4, Rembau 5, Tampin 6, Ulu Mua 7, Inas 8, Gunung Pasir 9. Negeri Sembilan. Okey? Baik. Yang Tuan Antah dari tahun 1872, 1888 merupakan antara pemerintah Negeri Sembilan yang masyhur. Baginda berusaha menjamin keamanan negeri daripada campur tangan kuasa luar. Kestabilan pemerintahan membolehkan Negeri Sembilan memperluas hubungan perdagangan dengan kerajaan-kerajaan lain. Okay? Tradisi melantik pemerintah dari Minangkabau berakhir dengan kemangkatan Yam Tuan Lenggang. Pertabalan Yam Tuan Radin, putera Yam Tuan Lenggang pada tahun 1830 menandakan bermulanya sistem penggantian waris pemerintah tempatan daripada keturunan Yam Tuan Radin. Okay. Namun begitu, kuasa memilih Yam Tuan kekal ditentukan oleh undang yang 4, iaitu Sungai Ujong, Jelebu, Johor dan Rembau. Seri Menanti kekal sebagai tempat bersemayam Yam Tuan Besar Negeri Sembilan hingga kini. Manakala istana di Seremban merupakan istana hinggap. Istana hinggap. Baik, itu cerita di Negeri Sembilan. Sekarang kita lihat pula Kerajaan Perlis. Negeri yang paling kecil dekat atas utara Semenanjung. Okey. Sejarah pembentukan Kerajaan Perlis melibatkan pengaruh Kedah dan Siam. Pelantikan Syed Hussein Jamalulail sebagai pemerintah merupakan asas kepada pembentukan Kerajaan Perlis. Pada peringkat awal, Perlis merupakan sebahagian daripada wilayah Kedah. Itu awalnya. Dan Sultan Kedah iaitu Sultan Muhyiddin Mansur Shah, Sultan Diauddin Mukarram Shah I dan Sultan Diauddin Mukarram Shah II telah menjadikan Perlis sebagai pusat pemerintahan kerajaan. Sultan Diauddin Mukarram Shah I, Sultan Kedah yang ke-15, 1661 hingga 1668 adalah telah mengasas dan membangunkan kota Kayang yang merangkumi kawasan pelabuhan Kuala Perlis dan Kuala Kerang. Baginda mangkat pada tahun 1688 dan dimakamkan di kota Kayang, Perlis. Sultan Diauddin Mukarram Shah II, Sultan Kedah yang ke-21, 1798 1804 telah membangunkan kota Kayang II semasa menjadi Raja Muda. Membentuk mukim Arau dengan melantik Syed Harun Jamalulail sebagai penghulu pada 1790
Jadi semasa di bawah pengaruh Siam pada tahun 1839, wilayah Kedah dipecahkan kepada 4 unit pentadbiran, iaitu Setol, Perlis, Kubang Pasu dan Kedah. Perlis ditadbir oleh Syed Hussein Jamulullail. Syed Hussein telah menjadikan Arau sebagai pusat pentadbiran. Jadi pelantikan Syed Hussein Jamulullail ini sebagai pemerintah Perlis menjadikan Perlis ini sebagai sebuah negeri berdaulat. Keturunan Syed Jamulullail yang bergelar Syed ini memerintah kerajaan Perlis hingga hari ini dengan gelaran Raja Perlis. Baiklah pelajar-pelajar sekalian, sekarang kita masuk bab yang seterusnya, iaitu hubungan kerajaan Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis dengan negeri-negeri Melayu yang lain. Pertama sekali, kalau kita lihat, Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis telah muncul sebagai kerajaan yang berdaulat. Itu yang pertama. Yang keduanya, setiap kerajaan ini telah berusaha memastikan pemerintahan masing-masing dengan menjalinkan hubungan dengan negeri-negeri Melayu yang lain. Jadi hubungan tersebut terjalin dalam aspek pertama, diplomatik, dan yang kedua, perdagangan. Terdapat 3 jenis asas hubungan ini, iaitu keserumpunan Melayu. Kedua, dari sudut geografi. Yang ketiga, tentu agama. Agama apa? Agama Islam. Itu yang ketiga. Asas hubungan, kalau kita lihat tujuannya. Asas hubungan pada peringkat awal pengasasan, setiap kerajaan menjalinkan hubungan luar kerana hendak memperkukuhkan kedaulatan. Jadi pemerintah telah menghantar utusan ke negeri Melayu yang lain bagi mendapatkan pengiktirafan kedaulatan kerajaan. Kestabilan dalam negeri kemudiannya mendorong pemerintah berusaha menjalinkan hubungan luar untuk kemakmuran negeri. Jadi persamaan dalam aspek bahasa dan budaya mendorong wujud hubungan dengan negeri-negeri Melayu yang lain. Persamaan ini memudahkan interaksi sesama kerajaan dan setiap kerajaan bersikap toleransi dalam menerima amalan budaya kerajaan lain. Ini dalam sudut serumpun. Jadi sempadan antara negeri yang berjiran memudahkan perhubungan antaranya. Dan ini antaranya menjadi tarikan hubungan, termasuklah hasil sumber alam dan juga sumber bumi. Sungai penting sebagai laluan perhubungan yang dikongsi secara bersama-sama antara negeri yang berjiran itu, yang berhampiran itu. Kalau kita lihat dari sudut geografi ini, kalau kita lihat dari sudut geografi, memudahkan kita punya perhubungan. Pembentukan pelabuhan di pinggir sungai telah menggalakkan hubungan dengan negeri berjiran dan juga kuasa-kuasa luar. Kita boleh lihat peta dekat situ. Peta menunjukkan Sungai Linggi yang merupakan laluan penting perhubungan dan perdagangan serta kawasan pungutan cukai kerajaan negeri Sembilan. Itu geografi. Dari sudut agama, berlaku melalui penerimaan Islam oleh pemerintah pada waktu itu. Diperkukuhkan dengan kegiatan keagamaan menerusi peranan ulama. Peranan ulama-ulama berkongsi institusi pendidikan agama menerusi kehadiran penuntut dari pelbagai wilayah belajar ke tempat mereka. Berkongsi dekat situ. Baik, kerajaan Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis telah menjalinkan perhubungan diplomatik dengan negeri-negeri Melayu yang lain. Hubungan diplomatik dijalinkan menerusi pengiktirafan kerajaan Melayu yang lain, bantuan pertahanan dan juga perkahwinan diraja. Baik.
Jadi kalau kita lihat jalinan hubungan diplomatik, caranya ada 3. Pertama, pengiktirafan. Yang kedua, pertahanan. Yang ketiga, perkahwinan. Itu yang ketiga. Alright? Baik. Pengiktirafan bertujuan mengabsahkan sultan sebagai pemerintah. Inilah sultan, dah disahkan. Hal ini mewujudkan hubungan antara kerajaan berdaulat yang mempunyai taraf yang sama. Ini dinamakan pengiktirafan. Baik. Pengiktirafan pada abad yang ke-15 di Kedah. Sultan Mahmud Shah, pemerintah Kesultanan Melayu Melaka, telah mengiktiraf kerajaan Kedah sebagai kerajaan yang berdaulat. Manakala kerajaan Kedah mengakui kepertuanan Melayu Melaka. Ada persalingan dekat situ. Satu mengiktiraf kerajaan, satu lagi mengiktiraf pertuanan dia. Dan pada tahun 1775, Sultan Terengganu telah mengiktirafkan kerajaan Kelantan yang disatukan di bawah pemerintahan Long Yunus. Pertahanan. Kalau kita lihat pertahanan. Pertahanan merupakan aspek penting dalam memastikan kelangsungan sesebuah kerajaan. Perhubungan pertahanan yang diwujudkan dapat mengekalkan kedaulatan sesebuah kerajaan daripada campur tangan, daripada gangguan kuasa-kuasa lain. Pertahanan di Kelantan, Long Yunus, kalau kita lihat, mendapat bantuan ketenteraan daripada kerajaan Terengganu dan kerajaan Reman di Hulu Perak dalam usaha untuk menyatukan Kelantan. Tengok. Seterusnya, pelantikan Long Gafar dari kerajaan Reman sebagai pedagang, sebagai Perdana Menteri Kelantan, merangkap Panglima Perang, telah membantu mengekalkan keamanan di Kelantan. Alright. Kita lihat dari sudut perkahwinan. Perkahwinan diraja antara sesebuah negeri, sesebuah kerajaan, merupakan amalan tradisi negeri-negeri Melayu. Dan perkahwinan diraja akan mengukuhkan perhubungan, mengukuhkan persaudaraan dan menjamin kedaulatan sesebuah kerajaan. Jadi orang Kening, kalau kita lihat perkahwinan, iaitu Puteri Kelantan dikahwinkan dengan Sultan Mahmud Shah dari Melaka. Hasil perkahwinan ini melahirkan Raja Muzaffar yang kemudiannya menjadi Sultan Perak yang pertama. Tengok perkaitan, pertautan itu. Cikgu Wan, bukan cikgu, cikgu, Cikgu Wan, iaitu Puteri Long Yunus, dikahwinkan dengan Tengku Muhammad, putera Sultan Terengganu. Raja Perlis, iaitu Raja Said Hussein, berkahwin dengan Tengku Nur Asia, iaitu cucu kepada Sultan Abdullah Mukarram Shah, Sultan Kedah yang ke-20. Seterusnya kita lihat hubungan perdagangan. Hubungan perdagangan kerajaan Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis juga menjalinkan perhubungan dengan negeri-negeri Melayu yang lain. Hubungan perdagangan dijalinkan menerusi pembinaan pelabuhan dan hasil perdagangan tempatan bersama. Dan kita lihat dari sudut hubungan perdagangan dari sudut pelabuhan dan barang dagangan. Untuk pelabuhan, hubungan antara kerajaan berlaku melalui aktiviti perdagangan dan pelabuhan, seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi pelabuhan-pelabuhan ini menjadi asas kepada pembentukan hubungan dengan pedagang tempatan seperti Melaka, Perak, Johor, serta pedagang luar dari Siam, China, Arab, Kemboja. Jadi pengkalan Lembah Bujang, kalau kita lihat di Kedah, pengkalan Kuala Merbuk terletak di Sungai Merbuk. Pengkalan Kuala Muda di Sungai Muda. Jadi Sultan Muhammad Jiwa 1472 hingga 1506
telah memperkemaskan penggunaan mata wang Kedah di pelabuhan. Di pelabuhan. Jadi pengkalan Galuh yang bermaksud pengkalan permata dibina di Sungai Kelantan. Menggunakan mata wang logam di Kelantan. Ini di Kelantan. Menggunakan wang logam dinar dengan dalam urusan perdagangan sejak 1181. Ini di Kelantan. Kalau kita lihat di Perlis, pelabuhan Kuala Perlis di Kuala Perlis. Pekan Kanga yang terletak di pertemuan cabang anak Sungai Perlis menjadi tempat pertemuan pedagang. Ini di Perlis. Manakala di Negeri Sembilan, pangkalan di Sungai Linggi. Pedagang Rembau menguasai aktiviti perdagangan dengan pedagang luar. Itu tentang pelabuhan. Sekarang marilah kita sama-sama lihat barang dagangan. Kekayaan hasil bumi dan kepelbagaian jenis barang dagangan menjadi tarikan pedagang tempatan dan dari luar alam Melayu. Keperluan terhadap barang dagangan ini mendorong berlakunya hubungan perdagangan antara kerajaan. Kalau kita lihat dekat Kedah, Kedah memperdagangkan beras, garam, damar, kapur barus, emas urai. Manakala pedagang dari Perak dan Melaka, dia membawa barang dagangan seperti arang kayu, papan dan ikan kering. Kedah juga merupakan pembekal gading dan gajah bagi perdagangan entrepot. Dia import, dia ekspor balik. Sekarang kita lihat Kelantan. Kelantan memperdagangkan emas dan dikunjungi oleh pedagang-pedagang dari dalam dan luar kepulauan Melayu. Manakala Perlis memperdagangkan beras dan biji timah dengan negeri jiran dan juga Siam di utara dia. Baik, Negeri Sembilan. Kalau kita lihat Negeri Sembilan, memperdagangkan biji timah, sirih, kayu gaharu, kapur barus dengan Johor dan Melaka. Itulah dia pembelajaran kita pada hari ini, yang tentunya pelajar-pelajar akan berusaha untuk memahami topik pada kali ini, sebab kita sudah di pengakhiran, sebelum tinggal 2 bab terakhir. Jadi pelajar-pelajar bolehlah menggunakan video yang ada ini sebagai sumber untuk tambahan untuk mengingat, menghafal, memahami topik kita pada kali ini. Semoga perjumpaan kita pada kali ini dapat manfaat. Dan bersama dengan Cikgu Aceng, Cikgu Abang Hashim, sampai jumpa lagi pada masa yang akan datang. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like. Semoga mendapat manfaat. Boleh di-share dengan kawan-kawan benda yang baik ini. Semoga mendapat manfaat. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.